MSISO, Malaysian Standard International Organization for Standardization, International Organization NGO Sekretariat Pusat di Geneva ditubuhkan pada Februari 1947 seramai 162 keahlian institusi standard negara. Malaysia diwakili oleh Jabatan Standard Malaysia DSM. Ada beberapa versi MSISO 9001. Edisi pertama MSISO 9001 1987, edisi kedua MSISO 9001 1994, edisi ketiga MSISO 9001 2000, edisi keempat MSISO 9001 2009 dan edisi kelima MSISO 9001 2015. Standard ISO 9001 khusus untuk sistem pengurusan kualiti SPK bersifat generik yang boleh diguna pakai oleh pelbagai saiz, sektor dan jenis organisasi. Keperluan melaksana SPK berdasarkan kepada standard antarabangsa ISO 9001 dalam perkhidmatan awam dinyatakan dalam PKPA Bil 2 tahun 1996, PKPA Bil 2 tahun 2002, Panduan Pelaksanaan MSISO 9001-2008 dalam sektor awam pada 1 Januari tahun 2010. Sistem pengurusan kualiti di JPKN. MSISO 9001-1994, JPKN adalah di antara jabatan yang terawal kerajaan negeri yang komited terhadap pelaksanaan sistem pengurusan kualiti. Inisiatif ini bermula pada tahun 1997 melalui penubuhan jawatan kuasa pelaksana MSISO 9001-1994 dengan cadangan skop persijilan pembangunan sistem aplikasi yang piawai berasaskan mikrokomputer. Cadangan skop persijilan kemudiannya ditukar kepada perkhidmatan konsultasi perolehan sistem komputer pada tahun 1999 mengikut kesesuaian semasa dan dokumentasi yang telah disediakan. Persijilan MSISO 9001 JPKN akhirnya berjaya direalisasikan pada 7 Julai 2000 dengan skop persijilan berkenaan hanya meliputi ibu pejabat sahaja. MSISO 9001-2000. Persijilan untuk MSISO 9001-2000 telah berjaya dilaksana pada 29 Jun 2007 dengan skop persijilan pengendalian hal-hal berkaitan perolehan perkakasan rangkaian komputer setempat dan peralatan komputer untuk kerajaan negeri yang juga meliputi JPKN wilayah Sendakan, Tawau dan pedalaman atas. Tempoh sijil ini berakhir pada 28 Jun 2010. MSISO 9001-2008. Persijilan untuk MSISO 9001-2000 telah berjaya dilaksana pada 29 Jun 2007 dengan skop persijilan pengendalian hal-hal berkaitan perolehan perkakasan rangkaian komputer setempat dan perisian komputer untuk kerajaan negeri yang juga meliputi JPKN wilayah Sendakan, Tawau dan pedalaman atas. Tempoh sijil ini berakhir pada 28 Jun 2010. MSISO 9001-2008. Skop persijilan telah diperluas meliputi kesemua perkhidmatan utama JPKN untuk ibu pejabat dan 4 JPKN wilayah pada 29 Jun 2010. Tempoh sah laku sehingga 28 Jun 2013 dengan skop persijilan penyediaan perkhidmatan pengkomputeran untuk kerajaan negeri merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: konsultasi perolehan sistem komputer, kajian kesawaran terhadap perolehan sistem komputer dan pembangunan sistem, pemprosesan data, perkhidmatan meja bantuan ICT, pemasangan dan penyelenggaraan sistem IT serta rangkaian, perkhidmatan multimedia, perkhidmatan pusat data. Skop persijilan ini turut meliputi JPKN wilayah pedalaman bawah pada tahun 2012. Jabatan telah dipersijilkan semula dengan skop pelaksanaan yang sama pada 25 Julai 2013 dan berakhir pada 24 Julai 2016. MSISO 9001-2015.
JPKN menjadi perintis kepada pelaksanaan pengurusan kualiti sektor awam negeri dengan memperolehi persijilan versi MS-ISO 9001-2015 pada 19 Ogos 2016 dengan skop persijilan penyediaan perkhidmatan pengkomputeran untuk kerajaan negeri merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: perkhidmatan konsultasi dan perolehan sistem komputer, pembangunan dan penyelenggaraan sistem aplikasi, perkhidmatan pengurusan desktop, perkhidmatan meja bantuan ICT, perkhidmatan konsultasi rangkaian ICT, perkhidmatan multimedia, perkhidmatan pusat data, dan perkhidmatan sokongan kepada aktiviti-aktiviti utama. Skop persijilan ini meliputi ibu pejabat dan semua pejabat wilayah JPKN. Tempoh salaku sijil MS-ISO 9001-2015 ini adalah sehingga 24 Julai 2019. MS-ISO 9001-2015, JPKN telah melalui audit persijilan semula pada 7 hingga 8 Oktober 2021 dan 10 hingga 12 November 2021 dengan skop persijilan penyediaan perkhidmatan pengkomputeran untuk kerajaan negeri merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: pengurusan perkhidmatan pembekalan peralatan ICT, pembangunan aplikasi baharu, pengurusan keselamatan siber, perkhidmatan multimedia, perkhidmatan meja bantuan, perkhidmatan konsultasi rangkaian, perkhidmatan pusat data dan pusat pemulihan bencana, dan perkhidmatan sokongan kepada aktiviti-aktiviti utama. Skop persijilan ini meliputi ibu pejabat dan 5 pejabat wilayah JPKN. Tempoh salaku sijil MS-ISO 9001-2015 ini adalah sehingga 22 Disember 2024. Ada 3 standard utama MS-ISO. Yang pertama, MS-ISO 9000-2015, iaitu Quality Management System Fundamentals and Vocabulary. Yang kedua, MS-ISO 9001-2015 QMS, Requirements dirujuk untuk tujuan audit dan persijilan. Yang ketiga, MS-ISO 9004-2018, Quality Management, Quality of an Organization, Guidance to Achieve Sustained Success. Seterusnya, ada 7 prinsip pengurusan kualiti MS-ISO 9001-2015. Yang pertama, fokus kepada pelanggan, iaitu memahami dan memenuhi keperluan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua, kepimpinan, wujudkan hala tuju dan sasaran organisasi serta persekitaran positif untuk mencapai objektif. Ketiga, penglibatan manusia, menggunakan keupayaan mereka untuk penambahbaikan dan faedah organisasi. Keempat, pendekatan proses. Hasil dapat dicapai dengan lebih berkesan jika aktiviti diurus sebagai proses dan sumber diperuntukkan dengan cekap. Kelima, penambahbaikan. Meningkatkan prestasi dan keupayaan organisasi mestilah dijadikan objektif kekal organisasi. Keenam, membuat keputusan berdasarkan fakta. Keputusan yang berkesan adalah berdasarkan analisis, data dan maklumat. Yang terakhir, membuat keputusan berdasarkan fakta, berkongsi kepakaran sumber maklumat dan perancangan meningkatkan keupayaan kedua-dua pihak. Tujuan dan fokus SPK MS-ISO 9001-2015 memberi keyakinan dan jaminan kepada pelanggan bahawa keperluan mereka dipenuhi secara berterusan dan konsisten, memberi jaminan kepada pengurusan atasan bahawa produk atau perkhidmatan telah disedia dan disampaikan mengikut perancangan dan keperluan yang ditetapkan. Fokus pelaksanaan, pencapaian dan peningkatan kepuasan pelanggan secara berterusan. Konsep, keperluan standard MS-ISO 9001-2015 tidak rigid. Pelaksanaan adalah fleksibel dan mengikut kesesuaian organisasi. Konsep pencegahan dan tindakan pembetulan kerana sistem yang diwujudkan bukanlah jaminan kesilapan sifar. Faedah utama persijilan. Bukti nyata penuhi standard antarabangsa, tingkatkan imej dan keupayaan di pasaran global,
penilaian dan keakuran yang konsisten, tingkatkan kepuasan pelanggan, tingkatkan kompetensi dan kurangkan kesilapan, sistem pengurusan yang lebih cekap dan berkesan, capai objektif secara konsisten, tingkatkan moral dan motivasi anggota. Tujuan pelaksanaan MS-ISO 9001-2015 dalam perkhidmatan awam, meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan awam, dapat dan kekalkan keyakinan masyarakat awam. Yang terakhir, penilaian dan pengiktirafan antarabangsa. Badan Persijilan dan Badan Akreditasi. Badan Persijilan, organisasi bebas komersial dan profesional memberi pengesahan yang diiktiraf kepada SPK organisasi melalui persijilan ISO 9001. Badan Akreditasi, organisasi kerajaan atau separuh kerajaan yang bertanggungjawab untuk menilai dan mengesahkan tahap profesionalisme dan kompetensi badan persijilan. Aktiviti utama kekalkan SPK dan persijilan. Audit dalaman, menilai keakuran dan keberkesanan pelaksanaan SPK. Kajian semula pengurusan, menilai kesesuaian dan penambahbaikan berterusan. Pelaksanaan, sentiasa akur dan konsisten dengan keperluan SPK dan standard ISO 9001. Penambahbaikan berterusan, kepuasan pelanggan, kecekapan dan keberkesanan proses, latihan atau kompetensi, infrastruktur, dokumentasi, image dan lain-lain. Pencapaian, objektif kualiti dan penunjuk indeks prestasi dalam kurungan KPI. Berikut adalah perbezaan MS-ISO 9001-2008 dan MS-ISO 9001-2015. Perubahan MS-ISO 2015. Integrasi yang lebih baik dengan pelbagai aktiviti dalam organisasi. Peningkatan terhadap pendekatan proses dan kitaran Plan Do Check Act PDCA. Sistem bersifat decentralization dan tanggungjawab pelaksanaan SPK disebarkan di keseluruhan organisasi. Penglibatan yang lebih besar daripada pengurusan atasan. Penglibatan risk-based thinking dalam SPK. Penekanan yang tinggi ke atas pemantauan prestasi. Bagi struktur MS-ISO 9001-2015, terdapat 10 klausa dalam standard MS-ISO 9901-2015 dan keperluan standard MS-ISO 9001-2015 dijelaskan secara terperinci di dalam 7 klausa. Bagi klausa 1, iaitu skop, klausa 2, rujukan normatif, klausa 3, istilah definisi, bagi klausa 4, konteks organisasi, klausa 5, kepimpinan, klausa 6, perancangan, klausa 7, sokongan, klausa 8, operasi, klausa 9, penilaian prestasi dan klausa 10, penambahbaikan. Bagi klausa 1 skop, menjelaskan keperluan SPK apabila organisasi perlu menunjukkan keupayaan untuk menyedia produk, perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan, peraturan dan perundangan, serta bermatlamat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagi klausa 2, iaitu rujukan normatif, rujukan kepada standard ISO 9000-2015 atau yang terkini. Bagi klausa 3, iaitu istilah dan definisi, penggunaan standard ISO 9000-2015 untuk istilah dan definisi. Bagi klausa 4, iaitu konteks organisasi, terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu klausa 4.1, memahami organisasi dan konteksnya, 4.2, memahami keperluan dan jangkauan pihak berkepentingan, 4.3, menentukan skop sistem pengurusan kualiti, 4.4, pengurusan kualiti dan prosesnya. Berikut merupakan format muka depan untuk sistem pengurusan kualiti MS-ISO 9001-2015. Yang ini pula adalah konteks organisasi bagi klausa 4. Fungsi-fungsi utama bagi konteks organisasi
iaitu JPKN berperanan melaksanakan fungsi seperti berikut. Melaksanakan perkhidmatan pembekalan peralatan ICT untuk agensi Kerajaan Negeri Sabah, merancang, membangun, menyelenggara dan memantau aplikasi untuk perkhidmatan awam negeri Sabah, mengurus hal-hal keselamatan siber sektor awam negeri, memberi perkhidmatan dalam pelbagai bidang berurusan multimedia dan operasi teknikal ICT kepada sektor awam negeri, menyedia perkhidmatan pusat data dan pusat pemulihan bencana untuk agensi kerajaan negeri, serta merancang dan mengurus pemantapan pelaksanaan infrastruktur rangkaian ICT sektor awam negeri. Berikut merupakan jadual untuk konteks organisasi. Bagi skop pelaksanaan pula, skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti atau QMS JPKN adalah dalam penyediaan perkhidmatan pengkomputeran untuk kerajaan negeri Sabah merangkumi aktiviti-aktiviti berikut. Pengurusan perkhidmatan pembekalan peralatan ICT, pembangunan aplikasi baharu, pengurusan keselamatan siber, perkhidmatan multimedia, perkhidmatan meja bantuan, perkhidmatan konsultasi rangkaian, perkhidmatan pusat data dan pusat pemulihan bencana, perkhidmatan sokongan kepada aktiviti-aktiviti utama. Skop pelaksanaan QMS ini melibatkan ibu pejabat dan semua 5 JPKN wilayah. Bagi pengecualian skop pelaksanaan pula, entiti-entiti berikut ada terkecuali daripada pelaksanaan QMS. Kumpulan Sokongan IT atau KSIT yang ditempatkan di pelbagai agensi kerajaan negeri. Bagi perkhidmatan pembangunan aplikasi, pengecualian skop pelaksanaan adalah terhadap proses pembangunan aplikasi baharu oleh perkhidmatan sediaan luar. Selain daripada itu, pengecualian juga dituntut ke atas klausa 7.1.5.2 iaitu keberkesanan pengukuran. Bagi konteks organisasi seterusnya merupakan turutan dan hubung kait antara proses pelaksanaan QMS dan ISMS. Klausa seterusnya merupakan klausa 5 iaitu kepimpinan. Bagi klausa 5.1, kepimpinan dan komitmen terbahagi kepada 2 iaitu 5.1.1 merupakan AM, 5.1.2 fokus kepada pelanggan. Bagi klausa 5.2 iaitu dasar terbahagi kepada 2 juga iaitu 5.2.1 membangun dasar kualiti, 5.2.2 menyampaikan dasar kualiti. Bagi klausa 5.3 iaitu peranan, tanggungjawab dan kuasa dalam organisasi. Bagi klausa berikutnya iaitu 5.1.2 fokus kepada pelanggan mestilah memastikan keperluan pelanggan, peraturan dan perundangan ditentu, difahami dan dipenuhi secara konsisten. Risiko dan peluang yang boleh beri kesan kepada keakuran produk dan perkhidmatan serta kepuasan pelanggan ditentu dan ditangani. Kekal fokus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagi klausa 5.2.1 iaitu mewujudkan dasar kualiti. Dasar kualiti JPKN komited dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti berasaskan amalan profesionalisme yang cemerlang. Bagi klausa 5.3 iaitu peranan, tanggungjawab dan kuasa dalam organisasi mestilah ditetapkan, disampaikan dan difahami, menetapkan tanggungjawab dan kuasa untuk memastikan SPK akur kepada keperluan standard, memastikan proses telah memberikan output yang diharapkan, melaporkan prestasi SPK dan peluang untuk penambahbaikan, terutama kepada pengurusan atasan. Berikutnya, memastikan fokus kepada pelanggan dipromosikan di dalam organisasi dan memastikan integriti SPK
dapat dikekalkan apabila perubahan kepada SPK telah dirancang dan dilaksanakan. Terdapat 3 klausa di dalam klausa 6 iaitu perancangan. Bagi klausa 6.1, tindakan untuk menangani risiko dan peluang. 6.2, objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya. 6.3 iaitu perancangan perubahan. Bagi klausa 6.1 iaitu tindakan untuk menangani risiko dan peluang. 6.1.1 mengambil kira isu, tentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani untuk memberi jaminan bahawa SPK boleh mencapai hasil yang dikehendaki, meningkatkan kesan yang diingini, mencegah atau mengurangkan kesan yang tidak diingini, mencapai penambahbaikan. Bagi klausa 6.1.2, organisasi mestilah merancang tindakan untuk menangani risiko dan peluang ini. Bagaimana untuk menggabung dan melaksana tindakan ke dalam proses SPK, menilai keberkesanan tindakan ini. Bagi klausa 6.2, iaitu objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya. Bagi 6.2.1, diwujudkan pada fungsi, tahap dan proses yang diperlukan untuk SPK, mestilah konsisten dengan dasar kualiti, boleh diukur, mengambil kira keperluan berkaitan keakuran produk, perkhidmatan dan tingkat kepuasan pelanggan. Dipantau, disampaikan, dikemaskini mengikut kesesuaian. Bagi klausa 6.2.2 tentukan apa yang akan dibuat, apa sumber diperlukan, siapa yang bertanggungjawab, bila akan diselesaikan dan bagaimana hasil akan dinilai. Klausa berikutnya merupakan 6.3 iaitu perancangan perubahan. Apabila menentukan keperluan untuk perubahan SPK, ia mestilah dijalankan secara terancang. Mestilah mengambil kira tujuan perubahan dan potensi kesan, integriti SPK, adanya sumber, peruntukan dan peruntukan semula tanggungjawab dan kuasa. Klausa seterusnya adalah klausa 7, iaitu klausa sokongan. Klausa 7.1 iaitu sumber terbahagi kepada beberapa bahagian. 7.1.1 AM, 7.1.2 manusia, 7.1.3 infrastruktur, 7.1.4 persekitaran untuk operasi proses, 7.1.5 sumber pemantauan dan pengukuran dan di bawahnya adalah 7.1.5.1 adalah AM, 7.1.5.2 kemudah kesanan pengukuran. Bagi klausa 7.1.6 pengetahuan dalam organisasi. Seterusnya, klausa 7.2 kompeten. 7.3 kesedaran. 7.4 komunikasi dan 7.5 adalah maklumat dokumenkan. Juga terbahagi kepada 3 bahagian iaitu 7.5.1 AM, 7.5.2 membangun dan mengemaskini. 7.5.3 kawalan maklumat didokumenkan. Klausa 7.1 itu sumber. Bagi klausa 7.1.1 iaitu AM, menentu dan menyediakan sumber yang perlu untuk mewujud, melaksana, menyelenggara dan menambah baik SPK secara berterusan. Mesti mengambil kira keupayaan dan kekangan sumber dalaman sedia ada, apa yang perlu diperoleh dari pembekal luar. Bagi klausa 7.1.2 iaitu manusia, menentu dan menyedia manusia yang perlu untuk pelaksanaan SPK yang berkesan, operasi serta kawalan proses. Bagi
klausa 7.1.3 iaitu infrastruktur, menentu, menyedia dan menyelenggara infrastruktur yang perlu untuk operasi proses dan mencapai keakuran produk dan perkhidmatan. Infrastruktur merangkumi iaitu bangunan dan kemudahan berkaitan, peralatan, sumber pengangkutan, maklumat serta teknologi maklumat. Kompeten merupakan klausa 7.2 mestilah menentukan kompeten yang perlu untuk orang yang bekerja yang memberi kesan kepada prestasi dan keberkesanan SPK, memastikan kompeten berdasarkan pelajaran, latihan atau pengalaman. Jika berkaitan, ambil tindakan untuk mendapatkan kompeten yang perlu dan menilai keberkesanan tindakan tersebut. Kekalkan maklumat didokumenkan yang bersesuaian. Bagi klausa 7.3 iaitu kesedaran, memastikan orang yang buat kerja di bawah organisasi sedar mengenai dasar kualiti, objektif kualiti yang berkaitan, sumbangan mereka kepada keberkesanan SPK termasuk faedah peningkatan, prestasi, implikasi jika tidak akur dengan keperluan SPK. Bagi komunikasi pula merupakan klausa 7.4. Menentukan komunikasi dalaman dan luaran yang berkaitan dengan SPK termasuk dengan apa ia akan berkomunikasi, bila untuk berkomunikasi, bagaimana untuk berkomunikasi, siapa yang berkomunikasi. Bagi klausa 7.5, maklumat didokumenkan. 7.5.1 iaitu SPK organisasi mestilah merangkumi maklumat didokumenkan yang diperlukan oleh standard, maklumat didokumenkan yang ditentukan oleh organisasi sebagai perlu untuk keberkesanan SPK. Bagi klausa 7.5.2, mewujud dan mengemaskini. Pastikan kesesuaian berikut, identifikasi dan deskripsi, format, semakan dan kelulusan untuk kesesuaian dan kecukupan. Bagi klausa seterusnya merupakan 7.5 iaitu maklumat yang didokumenkan. 7.5.3 kawalan maklumat didokumenkan. 7.5.3.1 mesti dikawal untuk memastikan ia sentiasa ada dan sesuai untuk diguna di mana dan bila diperlukan. Ia dilindungi sewajarnya. Bagi klausa 7.5.3.2 mesti menangani perkara berikut yang mana berkaitan. Edaran, akses, mendapatkan semula dan penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan termasuklah pemeliharaan untuk boleh dibaca. Kawalan perubahan, tempoh penyimpanan dan pelupusan. Berikut merupakan contoh buka hadapan untuk klausa 7 iaitu sokongan. Seterusnya merupakan klausa 8 iaitu operasi. Bagi klausa 8.1 iaitu perancangan dan kawalan operasi. Bagi klausa 8.2 iaitu keperluan produk dan perkhidmatan terbagi kepada beberapa bahagian. 8.2.1 komunikasi dengan pelanggan. 8.2.2 menentukan keperluan berkaitan produk dan perkhidmatan. Klausa 8.2.3 semakan keperluan berkaitan produk dan perkhidmatan. Klausa 8.2.4 perubahan keperluan untuk produk dan perkhidmatan. Dan seterusnya adalah klausa 8.3 reka bentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan juga terbahagi kepada beberapa bahagian. 8.3.1 iaitu 8.3.2 perancangan reka bentuk dan pembangunan. 8.3.3 input reka bentuk dan pembangunan. 8.3.4 kawalan reka bentuk dan pembangunan.
8.3.5 output reka bentuk dan pembangunan. 8.3.6 perubahan reka bentuk dan pembangunan. Bagi klausa 8.4 iaitu kawalan proses, produk dan perkhidmatan yang dibekalkan dari luar, terbahagi kepada beberapa bahagian. 8.4.1 iaitu AM, 8.4.2 jenis dan tahap kawalan, 8.4.3 maklumat untuk pembekal luaran. Seterusnya adalah klausa 8.5 pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan, terbahagi kepada 6 iaitu 8.5.1 kawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan, 8.5.2 identifikasi dan kemudah kesanan, 8.5.3 harta milik pelanggan atau pembekal luaran. Bagi klausa 8.5.4 pemeliharaan. Aktiviti selepas penghantaran merupakan klausa 8.5.5. Bagi klausa berikutnya iaitu 8.5.6 iaitu kawalan perubahan. 8.6 merupakan pelepasan produk dan perkhidmatan. Dan seterusnya adalah kawalan ketidakakuran output merupakan klausa 8.7. Penilaian prestasi merupakan klausa yang ke-9. Bagi klausa 9.1, pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian terbahagi kepada 3 bahagian iaitu 9.1.1 AM, 9.1.2 kepuasan pelanggan, 9.1.3 iaitu analisis dan penilaian. Bagi audit dalaman pula adalah klausa 9.2 dan seterusnya merupakan klausa 9.3 juga terbahagi kepada 3 iaitu kajian semula pengurusan bagi klausa 9.3.1 iaitu AM, 9.3.2 input kajian semula pengurusan dan output kajian semula pengurusan merupakan klausa 9.3.3. Berikut merupakan penilaian prestasi untuk muka hadapan. Bagi penambahbaikan adalah merupakan klausa yang ke-10. Klausa 10.1 iaitu AM, 10.2 ketidakakuran dan tindakan pembetulan, 10.3 penambahbaikan berterusan. Bagi klausa penambahbaikan 10.1 AM, menentu dan memilih peluang untuk menambahbaikan serta melaksana tindakan untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perkara ini mestilah merangkumi penambahbaikan produk dan perkhidmatan serta menangani kehendak dan jangkaan masa hadapan. Betulkan, mencegah atau mengurangkan kesan yang tidak diingini, menambah baik prestasi dan keberkesanan SPK. Pada nota di bawah menunjukkan contoh penambahbaikan boleh merangkumi pembetulan, tindakan pembetulan, perubahan untuk peluang baru, inovasi serta penyusunan semula organisasi. Bagi ketidakakuran dan tindakan pembetulan iaitu klausa 10.2 terbahagi kepada beberapa bahagian. Bagi 10.2.1 apabila berlaku ketidakakuran termasuk aduan, bertindak ke atas ketidakakuran dan jika berkaitan, ambil tindakan untuk kawal dan betulkan, uruskan kesannya. Seterusnya, nilai keperluan tindakan untuk hapuskan punca supaya tidak berlaku semula atau berlaku di tempat lain melalui semak dan analisis ketidakakuran, tentukan punca ketidakakuran, tentukan jika terdapat ketidakakuran serupa atau berpotensi untuk berlaku. Seterusnya, laksanakan tindakan yang perlu, kaji semula keberkesanan tindakan pembetulan, mengemaskini risiko dan peluang jika perlu,
serta perubahan SPK jika perlu. Seterusnya merupakan klausa 10.2, ketidakakuran dan tindakan pembetulan. Bagi klausa 10.2.2, kekalkan maklumat yang didokumenkan. Ketidakakuran dan tindakan yang dilaksanakan serta hasil tindakan pembetulan. Bagi klausa 10.3, penambahbaikan berterusan. Mesti menambah baik kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan SPK secara berterusan. Mesti mengambil kira juga keputusan analisis serta penilaian dan output dari kajian semula pengurusan. Berikut merupakan muka hadapan untuk klausa 10 iaitu penambahbaikan. Dan slide seterusnya merupakan senarai induk dokumen. Dan slide yang terakhir merupakan senarai dokumen luaran.